ialah soalan pengamiran. Mencari mencari isi padu janaan. Okey. Dia nak minta cari isi padu kawasan belorik yang dijanakan kalau dikisarkan 360 pada paksi Y. Maksudnya nanti bentuk dia akan jadi macam ni lah. Yang apa? Maksudnya katakan yang belorik ni, yang belorik semua ni, yang saya lorik merah ni, kamu janakan dia akan jadi apa? Dia akan jadi kon. Okey, jadi akan jadi kon. Okey, yang segitiga tu lah. Bila dipusing dia akan jadi bentuk kon. Okey. Kalau yang belorik ni dia dijanakan jadi apa? Dia jadi macam mangkuk lah. Ya, dia jadi macam mangkuk lah ni. Ya, dia jadi mangkuk. Okey, dia kena dijana pada paksi Y. Jadi sekarang ni nak cari kawasan belorik, kamu kena faham mesti ada penolakan. Iaitu kon tolak dengan mangkuk ni. Yang tu kamu kena ada idea. Ni idea. Ni apa ni? Ni ialah mentol. Ni mentol nyala. Okey. So sebelum nak kita tahu ini ialah kameran tentu. Yang tak tentu apa? Yang tak tentu SPM kamu. Okey. Kalau kameran tentu adalah mesti ada had. Had dia mesti yang kita tahu di sini. Ni, had kat sini. Jadi kita nak tahu apakah nilai pada titik B, apakah nilai pada titik yang paling atas ini. Okey. So, ada dua benda nak kena cari pada point B dan point yang paling atas tu. Katalah saya letak situ point D lah. Saya letak D. Okey. Yang O dah ada, settle masalah, tak ada masalah. Okey, so macam mana nak cari? Okey, yang garis lurus tu Y tolak X sama dengan 6, kita boleh jadikan dia persamaan garis lurus Y sama dengan MX campur C. Jadi kamu akan dapat Y X tambah 6 kan? Okey, kan yang ni Y M X campur C. Jadi pintasan Y adalah 6. Jadi maksudnya dekat sini adalah 6. Okey. Boleh ya? Okey, boleh. Lepas tu yang ini pula. Yang B. Yang B ini persamaan dia Y squared sama dengan X plus 4. Cuba kita gantikan X sama dengan kosong. Kita gantikan X sama dengan kosong. Jadi bila kita gantikan X sama dengan kosong, Y kuasa 2 sama dengan 4. Jadi kita akan dapat Y sama dengan tambah tolak kuasa 2 pindah sebelah jadi punca kuasa 2, 4. Jadi kamu dapat Y sama dengan plus minus 2. Jadi maksudnya 2 dekat sini. Yang bawah ni negatif 2. C tu negatif 2. Okey. Boleh. Sebenarnya kamu boleh juga apply dekat sini sebenarnya. Ya, yang dekat sini pun boleh juga apply. Ya, kalau kamu nak apply dekat sini, yang dekat persamaan garis lurus ni, pun boleh juga kaedah ni. Gantikan X sama dengan kosong. Jadi bila Y tolak kosong sama dengan 6, so Y sama dengan 6. Sama juga. Boleh juga guna kaedah tu. Okey. Ini ni Y sama dengan 6. Boleh juga guna kaedah penggantian X sama dengan kosong. Okey, so sekarang dah dapat had. Jadi sekarang kita nak buat pengamiran. Okey, bila nak buat pengamiran pada paksi Y, so kena buat DY lah. Bila kamiran DY, mesti dia punya sebutan dalam sebutan Y. Okey, mesti dalam sebutan Y. So, yang untuk yang garis lurus ni, kita jadikan dia
untuk jadikan dia sebutan Y. So, negatif X sama dengan 6 tolak Y kan. So, negatif ni pindah sebelah. X sama dengan Y tolak 6. Okey. Jadi, kalau okey, yang ni kita kamirkan yang ini. Okey, kita kamirkan ini. Okey, macam mana pula dengan yang hijau? Ni saya buat kotak. Okey, macam mana pula dengan yang hijau? Yang hijau ni pun sama, kita kena buat pengubahsuaian. Y kuasa 2 sama dengan X campur 4. Jadikan X perkara rumus. Jadi bila X perkara rumus, Y kuasa 2 tolak 4 sama dengan X. So, kamu dah dapat yang kamu kena kamirkan yang ini. Okey, Y kuasa 2 tolak 4. Okey, so sekarang kita nak buat pengamiran. Okey, kita cari dahulu isi padu kon. Katalah saya buat macam ni, ini katalah A, ini B. Okey, kita cari dahulu isi padu A. A yang ini. Yang ni B. Kita kena warna yang lain. Okey, isi padu A, kita ingat balik macam mana nak cari isi padu. Isi padu. Ada pi kat depan. Ada kamiran. Ada had. Had dia, kalau yang akun, hadnya daripada 0 sampai 6 lah. Kan? 0 sampai 6. Okey, 0 sampai 6 sebab tu kena cari 6 tadi. Dia punya had. Lepas tu kamiran dia adalah Y tolak 6 dan kena kuasa 2 hujung ada di Y. Okey. Apa yang beza dengan kamiran luas? Untuk isi padu dia ada pi dan kena kuasakan 2. Okey, kena kuasakan 2. Okey, so kita fokus kat sini sahaja. Sebelum kita kamir, kita kena kembangkan dahulu kurungan tu. So, pi tu biar je. Pi 06. Ini belum buat kamiran je. Ini baru nak kembangkan saja. Y kuasa 2. 2 darab negatif 6. Negatif 12. Negatif 12 darab Y. Tolak 12 Y. And then negatif 6 kuasa 2. Tambah 36 dy. Okey, itu pengembangan. Baru pengembangan, belum pengamiran. So, kita boleh cari pi. Kita terus kamirkan. Y kuasa 3 per 3 tolak 12 Y kuasa 2 per 2 tambah 36 Y. Okey, tambah C tak ada sebab ini kamiran tentu, jadi sini 0, 6. Okey, so pi ini biarkan saja buat kurungan besar. So kita buat penolakan. Had 6 tolak had 0. Had 0 tu akan jadi 0 lah. Ya, bila kita ganti semua jadi 0. Jadi yang had 6 kuasa 3 per 3 tolak 12 bahagi 2 jadi 6 lah kan. 6 darab 6 kuasa 2 tambah tak muat lah pula 36 darab 6. Okey. Jadi kamu kira lah di situ. Yang pi ni kamu tak payah pening-pening, kamu letak je pi kat ujung. Jawapan akhir ada pi. Jadi kamu dapat situ 72 pi. Ini untuk isi padu kon. Okey, 72 pi. Belum settle lagi. Ada isi padu yang seterusnya lagi, isi padu yang mangkuk tu, isi padu B. Okey, so kita buat katalah
isi padu B sama dengan pi kat depan, kameran. Okey, had dia daripada mana? Daripada 0 sampai 2. 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2. Okey, kameran dia punya fungsi dia ialah y kuasa 2 tolak 4. Y kuasa 2 tolak 4. Kuasa 2 dy. Okey, jangan pula kamu fikir, ini dah ada kuasa 2, tak payahlah kuasa 2. No. Itu kuasa 2 dia punya fungsi tu. Yang kuasa 2 ni memang dia punya step dia kena kuasakan 2. Okey, and then kita lakukan juga pengembangan. So, pi ni jangan pening-pening. Pi tu akhir, dalam pengiraan tu kamu letak je pi. Okey, and then kita kembangkan. Y kuasa 2 kuasa 2, Y kuasa 4. Tolak. 2 darab negatif 4, negatif 8. Negatif 8 darab Y kuasa 2, negatif 8 Y kuasa 2. Okey, betul kan? Okey. And then negatif 4 kuasa 2, positif 16. Hujung ada di Y. Jadi sekarang kita buat pengamiran. Pi bracket Y kuasa 5 per 5 tolak 8Y kuasa 3 per 3 tambah 16Y habis 0, 2. Okey, so sama juga kita buat penolakan had atas tolak had bawah. Jadi ini tolak dengan kosong lah, sebab yang had bawah kalau gabungan 3 dengan kosong jadi kosong juga. Jadi 2 ini kita buat besar. Kita buat sampai bawah macam tu. Okey, 2 kuasa 5 per 5 tolak 8 darab 2 kuasa 3 per 3 tambah 16 darab 2. Jadi sekarang kamu tekan je kalkulator, hujung letak pi. Okey, boleh tak letak pi? Memang. Okey, kamu akan dapat 256 per 15 pi. Okey, ini isi padu B. Jadi dah tak muat dah. Expand down. Okey. Jadi isi padu kawasan berlorik ialah, tadi kita kata isi padu kon tolak isi padu mangkuk. Jadi isi padu kon tadi adalah 72 pi tolakkan dengan 256 per 15 pi. Jadi jawapan akhir ada pi sahaja. Kamu letak je pi. Kamu tolaklah 72 bla bla bla. Kamu akan dapatlah di situ 824 per 15 pi. Okey, itulah jawapan dia. Okey. Cuma kat sini kita ada alternatif sebenarnya untuk isi padu kon. Ya, isi padu kon. Kalau sebab kita nama dengan kon, bila kon mesti akan ada rumus kon. Kita ada rumus kon. Dan kalau kita tengok di sini, kalau kon ni apa tu? Kon macam ni. Untuk dapat isi padu kon, kita kena tahu dia punya H tinggi dengan dia punya jejari. H dekat sini adalah 6 unit. Ni 6.
Ya, ni 6. 6 unit. Okey, jejari dia berapa? Jejarian ini. Jejarian itu senang saja kalau kamu nak tahu. Kamu gantikan gantikan apa? Gantikan Y sama dengan 0, kamu dapatlah sini pintasan X. Jadi bila kamu gantikan Y sama dengan 0, kamu gantikan, saya buat dekat sinilah. 0 sama dengan X tambah 6. So, X sama dengan negatif 6. Jadi maksudnya di sini ialah pintasannya negatif 6. Ataupun dalam jejari mesti dia punya nilai dia positif. Jadi sini jejarinya 6 unit. Ya, tinggi 6 unit, jejari 6 unit. Okey, so kamu boleh guna rumus isi padu kun. Isi padu kun. Tapi yang ini kamu kena hafal lah rumusnya. Kalau kamu tak hafal rumus, okey, rumus isi padu kun ialah 1/3 pi r squared h. Jadi 1/3 pi r kamu jejari, iaitu 6 kuasa 2 dan tinggi kamu 6. Jadi kamu dapat dari situ. Sama juga kamu akan dapat dalam sebutan pi 72 pi. Jadi kamu boleh guna sama ada kamu nak guna pengamiran ataupun rumus isi padu kun. Ya, merujuk kepada apa yang kamu rasa lebih senang. Mungkin saya rasa isi padu kun lebih senang, tak payah buat pengamiran. Tapi kalau kamu tak nampak bentuk kun tu, kamu gunakan saja pengamiran.